Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami kumpulan 5 dari Kelab Komputer ditugaskan untuk membuat tunjuk cara menghasilkan laman web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan. Yang pertama adalah ketua kumpulan kami, Havina Syuara, anak lelaki Santia Murti, nombor matrik 01 DDT 21F1005 dari kelas DDTP 3B. Mari kandil yang kedua pula ialah Muhammad Sufian bin Tuah, nombor matrik 01 DDT 21F2023 dari DDT 2A. Dan yang ketiga ialah Nur Zulaika binti Zainal Abidin, nombor matrik 01 DDT 21F2032 dari DDT 2B. Dan yang terakhir ialah saya, Adana Kisna binti Karun Nizam, nombor matrik 01 DDT 21F2047 dari DDT 2B. Okey, jadi saya akan sambung untuk agenda seterusnya, iaitu senarai software bagi menghasilkan laman web. Okey, bagi menghasilkan laman web yang menarik, kita perlu ada kreativiti yang tersendiri untuk dalam menghasilkan laman web. Jadi, untuk menghasilkan laman web yang orang kata boleh menarik perhatian orang, iaitu kita perlu memilih software yang boleh memberi impak ataupun boleh menarik minat orang ramai untuk membaca kita punya laman web dan boleh menghasilkan satu rujukan untuk orang lain rujuk. Okey, jadi di sini terdapat beberapa senarai software yang boleh menghasilkan laman web. Terdapat banyak laman web yang terdapat banyak software yang kita boleh gunakan, tapi ini adalah senarai pendek bagi software yang digunakan, iaitu pilihan pertama kami ialah software WordPress, yang kedua Adobe Dreamweaver, yang ketiga Adobe SD, dan yang keempat Google Site. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adana Kisna binti Karun Nizam dan nombor matrik saya 01 DDT 21F2047. Okey, hari ini kami daripada grup 5 ingin membentangkan berkenaan tunjuk cara menghasilkan laman web. Okey, untuk menghasilkan laman web terdapat beberapa software yang digunakan untuk menghasilkan laman web. Okey, grup kami telah menyenaraikan laman web yang boleh dibuat melalui software WordPress, Adobe Dreamweaver, Adobe XD dan Google Sites. Okey, untuk menghasilkan laman web perlu pandai membuat pemilihan yang tepat. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan software bagi menghasilkan laman web WordPress, iaitu pengenalan bagi software ini adalah WordPress adalah Content Management System CMS yang dilancarkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2004. Okey, WordPress ini boleh membantu kita untuk membuat dan mengelola website tanpa coding. Okey, kita juga boleh menambahkan feature dan boleh membuat konten di website tersebut. Okey, fungsi untuk WordPress ini adalah terdapat banyak fungsi yang kita boleh buat, seperti membuat website perusahaan, lepas tu membuat website portfolio, membuat website forum dan membuat website perniagaan. Okey, kelebihan bagi website WordPress ni adalah pertama sekali dia boleh menjimatkan kos. Okey, dia ada ciri tambahan lain seperti feature daripada plugin. Okey, and then ia juga mudah untuk tukar dan sediakan paparan.
Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan apakah itu Adobe Dreamweaver. Okey, first kali saya akan bagi tahu pengenalan lah. Pengenalan Adobe Dreamweaver ni merupakan sistem penyuntingan yang menggabungkan daya pengeluaran WYSIWYG ataupun what you see is what you get dengan kuasa pengawalan kod HTML. Sejarah Adobe Dreamweaver ni pula merupakan program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikenali oleh Macromedia versi pertamanya dikeluarkan pada Disember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi MAC. Kemudian pada Mac 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows iaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Okey, seterusnya saya akan menyatakan mengenai antara kegunaan Dreamweaver ni. Yang pertama sekali, mampu membuat halaman laman web yang menarik lah apabila menggunakan laman web Adobe Dreamweaver ni. Yang kedua, kegunaan yang lebih mudah untuk membuat laman web. Maksudnya dalam laman web ni kita akan jadi laman web akan jadi lebih menarik lah apabila menggunakan Adobe Dreamweaver. Yang ketiga, mudah mengupload melalui FTP. Okey, itu sahaja dari saya berkenaan dengan Adobe Dreamweaver. Terima kasih. Seterusnya, saya nak perkenalkan satu lagi software lain untuk menghasilkan website, iaitu Adobe XD. Adobe XD ini diperkenalkan oleh Adobe, sebuah syarikat besar di dunia. Adobe XD adalah salah satu alat bantu atau peringkat lunak gratis paling banyak digunakan untuk web design atau mobile design, UI, UX dan prototyping untuk pelbagai platform termasuk web, ponsel, tablet dan lain-lain. Sejarah Adobe XD adalah berawal dengan nama projek Kemet yang merupakan pengembangan peringkat desain antarmuka baru dan alat prototype telah dikenal oleh Adobe. Kemudian Adobe XD versi beta mulai dirilis untuk OS Windows 10 pada 13 Disember 2016. Berlanjut pada 18 Oktober 2017. Adobe XD telah mengakhiri versi betanya. Fungsi Adobe XD adalah mencipta reka wire iaitu wireframes, prototype dan reka bentuk skrin untuk produk digital seperti websites dan mobile apps. Adobe XD juga ada mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita sekarang melihat kelebihan menggunakan Adobe XD. Kelebihan Adobe XD adalah prototyping tools. Dengan tools ini, maka para designer aplikasi mobile biasa membuat alur kerja yang lebih baik dan terperinci sekaligus teratur sehingga ketika ada projek desain lainnya, tidak akan saling mengganggu dan tetap pada jalurnya sendiri. Kelebihan kedua adalah Force Design Tools. Dengan tool ini, maka para designer aplikasi mobile membuat kerangka kerja, mock-up hingga screen layouts dan production untuk desain yang lainnya. Kelebihan ketiga adalah fast performance. Itu saja performa yang cepat ditawarkan, sehingga berapa banyak pekerjaan yang kamu lakukan biasa berjalan dengan lancar tanpa lagging. Sekarang, kita melihat kekurangan Adobe XD. Kekurangan pertama menggunakan Adobe XD adalah difficult animating UI. Dengan membuat prototype, maka kamu biasa menunjukkan apa yang
akan ditampilkan dari aplikasi mobile tersebut. Namun, dengan Adobe XD, tidak ada tool animasi yang support dengan Adobe XD sehingga biasa menyulitkan. Kekurangan kedua adalah CSS no CSS export. CSS export biasa membuat designer bekerja lebih simple lagi dan membuat pekerjaan lebih cepat juga. Namun, di dalamnya belum ada features ini. Padahal, di dalam platform Photoshop sendiri sudah ada menggunakan plugin Zipline. Kekurangan terakhir ialah copy-paste feature. Tentu saja di dalam perangkat lunak membuat Adobe pemilik filter copy-paste, feature copy-paste untuk desain yang sudah dibuat. Ada modifikasi yang biasa dilakukan juga di sana sehingga lebih mudah. Namun, Adobe XD malah membuat feature copy-paste yang tidak mempunyai sehingga menyulitkan kerja designer nantinya. Okey, seterusnya saya akan sambung untuk terangkan berkenaan dengan Google Site. Okey, untuk Google Site pula, pengenalan bagi Google Site adalah ia merupakan suatu tool yang digunakan untuk mencipta custom website. Okey, dia punya sistem ni sama seperti wiki. Okey, kita boleh membangunkan site sendiri dari segi mencipta laman web dan kandungannya. Okey, kemudian kita juga boleh memilih dengan siapa site untuk dikongsi. Macam kita boleh add kawan lain untuk bersama-sama dengan kita buat satu website. Okey, fungsi untuk Google Site ini adalah first, kita boleh membuat halaman website kelas bagi sesuatu pelajaran seperti cek guru dan anak murid. So, site ini sesuai untuk guru gunakan untuk memberi information berkenaan dengan sesi pembelajaran kelas. Okey, kedua, untuk website ini juga guru seperti guru boleh posting tugasan dan boleh menghasilkan template dan rubrik di dalam Google Site ini dan boleh membuat portfolio. Okey, untuk kelebihan bagi Google Site adalah Google Site ini mudah untuk dibuat jika kita memasukkan teks dan boleh membuat halaman web dengan segera. Seperti jika kita ingin tambah sesuatu teks, kita tak perlu mengambil masa yang lama untuk masukkan sesuatu teks dalam Google Site tersebut. Okey, kedua, kita juga boleh bekerjasama dengan rakan lain untuk membuat dan mengedit kandungan dalam site tersebut. Macam saya katakan tadi, Google Site ini boleh berkongsi dengan rakan lain dan kelebihan dia boleh memudahkan dan mencepatkan untuk menghasilkan sesuatu laman web. Baiklah, selepas kami telah menerangkan cara-cara alternatif untuk menghasilkan laman web, sekarang kami akan menunjukkan step by step menghasilkan laman web menggunakan Google Site. Kami akan tunjuk daripada mula from A to Z, daripada membuat akaun Google sehinggalah kita boleh menghasilkan Google Site. So, untuk menghasilkan Google Site, kita perlulah mempunyai Google account. Oleh itu, kita boleh mulakan dengan search Google account di browser anda. Okey, seterusnya lepas dah settle search Google account tu, seterusnya tugas kita adalah create Google account yang barulah. Pastikan nama tu masukkan nama kita
nama yang betul lah. Lepas tu username tu letak nama kita ataupun nama yang bersesuaian dengan untuk cipta Google account tu. Lepas tu password pun sama. Letak password yang bersesuaian dan password yang senang diingat. Macam tu. Okey, seterusnya lepas dah letak nama, username dan password, seterusnya kita perlu letak apa? Kita perlu letak nombor telefon. Make sure nombor telefon tu adalah nombor telefon kita yang betul. Dan lepas tu letaklah tarikh lahir kita bila. Dan make sure sebelum isi tu pastikan tarikh lahir kita tu tarikh lahir yang betul. Okey, itu sahaja. Selepas masuk nombor telefon anda, akan mendapati satu kod 6 digit untuk mengesahkan nombor telefon anda. Selepas masuk nombor kod tersebut, anda klik butang verify. Jika anda tidak dapat kod tersebut, anda boleh tekan call insert dan mendapatkan kod 6 digit kod tersebut dan masukkan kod tersebut dan klik butang verify. Selepas langkah 4, langkah 5 adalah baca term dan condition untuk create Google account. Baca sehingga akhir. Ia akan ambil selama 5 hingga 10 minit untuk baca. Kalau nak baca terms dan condition, anda boleh klik more options untuk tengok condition-condition yang lain. Selepas baca condition dan terms tentang privacy account, anda boleh klik butang I agree. Okey, jadi saya akan sambung bagi langkah yang ke-6. Langkah selepas kita menghasilkan satu akaun baru bagi membuat laman web dan selepas kita membaca terma serta syarat yang disenaraikan. Okey, apa yang kita perlu buat adalah selepas membuat Google account, kita klik pada butang di bahagian sebelah ikon akaun kita, ada sidebar button dan kita perlu tekan di situ dan nanti pada bahagian tersebut akan memaparkan senarai yang ada pada bahagian tersebut. Okey, seperti yang kita dapat lihat pada paparan gambar rajah di sebelah, itu adalah senarai yang terdapat pada side button tersebut. Okey, apa yang kita perlu buat adalah bagi langkah ke-6 ni, kita akan membuat akaun laman web. Okey, first yang kita kena buat adalah kita pergi ke bahagian drive. Okey, selepas kita pergi ke bahagian drive, kita akan memulakan suatu perkara, iaitu kita akan membuat akaun bagi laman web kita. Selepas itu, di dalam Google Drive Apps, di belah kiri kita boleh lihat ada pelbagai pilihan yang kita boleh gunakan, seperti My Drive, Share with Me, Saved dan macam-macam lagi. Tetapi sekarang kita menggunakan button yang atas sekali, iaitu butang New. Selepas kita klik butang New itu, kita akan dapat lihat di bawah ada More, dan klik butang More itu. Selepas itu kita akan dapat lihat ada Google Site. So kita gunakan Google Site. Selepas menekan aplikasi tersebut, Google akan membawa kita kepada page Google Site untuk kita hasilkan website mengikut kreativiti masing-masing. Sebagai contoh, kami, Kumpulan 5, telah menghasilkan website menggunakan Google Site. Dalam website kami menerangkan tentang tempat-tempat yang menarik di Malaysia untuk kita bercuti.
Sebagai contoh, kami Kumpulan 5 telah menghasilkan website. Terima kasih kerana meminjamkan telinga untuk mendengarkan penjelasan kami tentang menghasilkan website menggunakan Google Site. Dan sekali lagi, terima kasih. Kami dari Kumpulan 5 menamatkan pembentangan kami di sini sahaja.